الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati lagi dikasihi pensyarah Al-Fadhil Ustaz Hamzan bin Harun selaku pensyarah subjek DPD 5012 Qawaid Fiqhiyah. Nama saya Muhammad Khushairi bin Muhammad Fizan, bernama metrik 10 DIB 18F2072. Saya salah seorang daripada ahli kumpulan yang akan membentangkan tajuk yang telah ditugaskan kepada kami, iaitu untuk menerangkan adat-adat yang diterima dan diguna pakai dalam syariat Islam. Baik, sebelum kita pergi lebih mendalam mengenai tajuk yang telah diberikan, ini adalah ahli-ahli kumpulan yang terlibat dalam penugasan yang telah diberikan. Baik, sebagai pendahuluan kepada topik ini, saya akan menerangkan bagaimana sesuatu adat ini boleh wujud ataupun berlaku dalam masyarakat kita, khususnya umat Islam. Umat Islam sebenarnya tidak boleh lari daripada undang-undang ataupun hukum hakam ataupun syariah yang telah ditetapkan. Undang-undang ini adalah daripada hukum daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan sebagainya. Syariat ini adalah bertujuan untuk menjadikan umat Islam itu berdiri pada landasan yang betul, yang benar, lagi diridai. Dalam soal adat ini, ia merupakan suatu perkara baru ataupun perkara furu'. Baik, dalam kaedah fiqh ataupun dikenali sebagai qawaid fiqhiyah, terdapat 5 jenis kaedah yang asas, iaitu yang pertamanya adalah al-umuru bimaqasidha, yang bermaksud setiap perkara dinilai berdasarkan tujuan dan niat. Yang keduanya al-yaqinu la yazalu bisyak, yang bermaksud keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiganya ad-darara yazalu, bermaksud kemudaratan yang mesti dihapuskan. Yang keempat al-musyaqqah tajlub al-taisir, yang bermaksud kesukaran membawa kepada kemudahan. Dan yang kelima, kaedah yang kelima, iaitu al-adah muhakkamah. Ini topik berkaitan dengan kupasan kita pada hari ini. Al-adah muhakkamah, iaitu adat digunakan pakai dalam untuk memutuskan hukum. Ya, adat digunakan dalam memutuskan hukum. Baik. Kaedah-kaedah ini adalah bertujuan sebagai pemudah cara atau tidak berlaku sebarang kerosakan dan tidak hilang kepentingan yakni masalah kehidupan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati, yang bermaksud aku telah tinggalkan kepada kamu 2 perkara, tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas di sini bahawa hadis yang disampaikan oleh Nabi ini mengatakan bahawa kita sebagai umat Islam tidak akan sesat buat selama-lamanya jika kita berpegang teguh kepada hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah secara betul. Satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin, sadaqallahul azim, yang bermaksud terimalah
apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik serta berpalinglah, yakni dengan hiraukan orang-orang yang jahil yang degil dengan kejahilannya. Maksud surah Al-A'raf ayat 199. Ini juga merupakan salah satu penerangan yang mengatakan bahawa Allah menyuruh kita ataupun menyuruh kita menerima sesuatu kebaikan itu dan suruhlah untuk melakukan kebaikan kepada orang lain dan jangan ikut ataupun mengikuti perkara-perkara yang salah ataupun yang bertentangan dengan ajaran Islam ataupun orang-orang yang jahil. Jelas di sini bahawa adat ataupun urf ini adalah dapat dijadikan hujah hukum yang mendatangkan faedah serta tidak bertentangan dengan syarak. Namun begitu, adat dan urf ini boleh jadi ia mendatangkan kepada perkara yang baik dan boleh juga ia mendatangkan kepada perkara yang tidak diterima dalam Islam. Nanti untuk kupasannya, salah seorang ahli kumpulan akan menerangkan adat yang diterima dan juga adat yang ditolak dalam syariat Islam. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan pengertian. Sebelum tadi saya dah sebut berkenaan dengan perkataan al-adah ataupun adat dan juga al-urf. Kita akan lihat apakah yang dimasukkan dengan adat terlebih dahulu ataupun dalam bahasa Arabnya al-adah, yakni perkara yang senang diterima. Sesuatu perkara itu mudah ataupun senang diterima. Dalam maksud istilahnya, yakni yang pertama, apa yang menjadi amalan kebiasaan orang ramai atau segolongan daripada mereka. Ini termasuklah adat-adat zaman dahulu dilakukan pada pengikut-pengikut selepasnya. Itu yang dimaksudkan dengan apa yang menjadi amalan kebiasaan orang ramai ataupun segolongan daripada mereka. Iaitu yang kedua, sesuatu perbuatan atau perkataan yang berterusan dilakukan oleh manusia yang mana ia dapat diterima oleh akal manusia. Mana kata perbuatan ataupun perkataan itu berterusan orang melakukannya. Namun begitu, perkara yang dilakukan itu boleh diterima oleh akal manusia dan menjadi relevan. Maksudnya tidak salah lah. Perkara berkenaan boleh dilakukan dan boleh diterima akal. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Perkara yang dilakukan itu biasa dilakukan dan juga dia berulang-ulang. Makna kata bukan sekali sahaja, dia berlaku secara berulang-ulang. Baik, itu adalah pengertian dari segi adat ataupun al-adah ini. Seterusnya kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan urf. Tadi kita dah tengok apakah yang dimaksudkan dengan adat. Kemudian urf, yakni maksudnya sesuatu yang dipandang baik serta yang dapat diterima akal yang sihat. Maknanya perkara itu orang nampak baik dan perkara itu pun diterima oleh akal yang waraslah. Secara istilahnya pula, yang pertama, apa sahaja yang menjadi kebiasaan sekumpulan manusia serta diikuti oleh orang lain, sama ada dalam percakapan ataupun amalan. Apa yang dicakap, apa yang dibuat oleh sekumpulan manusia ataupun setengah manusia, setengah orang, boleh diikuti oleh orang lain. Ikut mengikutlah. Yang keduanya, sesuatu perkataan dan perbuatan yang dilakukan secara berterusan oleh orang ramai dan tidak bercanggah dengan akal yang waras. Makna akal yang waras ni boleh terima perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, kait-mengait. Dia tidak bercanggah dengan akal yang sihat ni lah, akal yang waras. Orang yang kurang berakal atau akal yang kurang waras itu tolak tepi. Dan yang ketiga, apa sahaja yang diketahui oleh manusia dan dapat mempraktikkannya dalam kehidupan.
Baik berupa perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang mereka melakukannya. Justru majoriti ulama tidak membezakan al-urf dengan al-adah. Dia lebih kurang. Ya, perkataan perbuatan yang mereka mempraktikkannya dalam kehidupan. Dia buat benda tu dalam kehidupan seharian. Sama juga dengan al-adah tadi. Satu perkara ataupun satu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, berulang-ulang. Dan yang keempat ialah perkara yang selaras dengan perasaan atau tabiat, iaitu ekoran ia dilakukan secara berulang kali oleh orang ramai. Justru al-urf juga merangkumi perkataan dan perbuatan sama dengan al-adah. Jadi maknanya al-adah dengan al-urf ni perkara yang sama, namun dari segi pandangan sesetengah ulama membahagikan urf itu lain dan juga adat itu lain. Namun secara teorinya adalah sama. Jadi secara rumusannya, apa yang penting dalam syarat utama al-adah dan al-urf ini dilakukan secara berterusan oleh orang ramai. Sebelum saya mengakhiri slide saya yang pertama ini, saya ingin membacakan hadis mauquf yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana beliau berkata, "Fama rahul muslimun hasanna fahuwa 'indallahi hasan, wa ma ra'awhu sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'." Maksudnya, apa yang dinilai oleh kaum muslimin itu baik, maka ia adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinilai buruk oleh kaum muslimin, maka buruklah ia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini membawa maksud kaum muslimin itu, especially para mujahid yang telah menetapkan sesuatu hukum itu, jadi apa yang dinilai itu baik oleh muslimin, maka ia adalah baik diikuti. Makna kata yang sebaliknya, apabila dia berkatakan benda itu buruk ataupun tak elok, maka tak eloklah dia. Jadi itulah penetapan hukum yang telah disepakati dan boleh diterima dalam kehidupan umat Islam, sama ada ianya baik ataupun ianya buruk, telah pun diputuskan. Jika ianya baik, maka boleh diikuti, dan yang sebaliknya, jika ia bercanggah, maka ia ditinggalkan. Sekian daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali bin Hassan. Nombor kad matrik 10 DIB 18F 2015. Hari ini saya akan cerita tentang konsep adat mengikut perspektif Islam. Adat sebenarnya yang berasal dari bahasa sastera, berarti bukan, dan datuk yang artinya sifat kebendaan. Dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat imaterial, iaitu yang menghubung kait dengan hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan. Manakala ada pandangan yang mendakwa terminologi adat adalah berasal dari perkataan Yunani, di mana bererti tidak dan dat bererti nyata. Justru adat adalah sesuatu yang tidak nyata tetapi terasa seperti norma, etika, budi dan kemanusiaan. Dalam masyarakat Melayu kini, pengertian adat sebagai satu bidang yang serba merangkum atau sebagai kebudayaan masih terdapat di wilayah Melayu, pesisiran, Sumatera Timur dan juga dalam karangan Minangkabau di Sumatera Barat. Terdapat juga di Malaysia, setengah negeri di Malaysia. Maka terbitnya kaedah-kaedah metodologi adat yang menggunakan 4 jenis perlakuan antara manusia dengan alam tabi'i dan antara manusia dengan manusia. Terdapat 4 kategori adat tersebut. Pertama adalah adat yang sebenarnya adat. Yang kedua, adat yang diadatkan. Ketiga, adat yang teradat. Dan 4 ialah adat istiadat. Okey. Pertama ialah adat yang sebenarnya adat. Maksudnya secara etimologi membawa maksud ketentuan alam itu sendiri, iaitu ketentuan alam yang hakiki, abadi, tidak berubah dan ia berlaku menurut kudrat ilahi. Yang kedua ialah adat yang diadatkan,
merupakan suatu perkara dari ketetapan yang diambil dari pemuafakan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dalam segala bidang, terutama dalam kehidupan sosial seperti di dalam pergaulan, bidang ekonomi dan sebagainya. Yang ketiga ialah adat yang teradat. Adat yang teradat ialah kebiasaannya yang diterima oleh masyarakat tanpa mesyuarat atau ditetapkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir ialah adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan dalam satu masyarakat yang kemudian menjadi norma yang terus menerus dan berkembang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Zaini, nombor kad metrik 10 di IB 18F2059. Baik, saya akan menerangkan tentang syarat penerimaan adat dalam syariat Islam. Sarjana usul telah menggariskan beberapa syarat dalam mengambil kira adat dan uruf sebagai asas hukum. Ini bagi memastikan nilai yang diterima pakai tidak bertentangan dengan objektif syariah untuk mencapai segala kebaikan dan mengurangkan kemudaratan. Syarat penerimaan adat dalam syariat Islam. Yang pertama, adat itu tidak berlawanan dengan nasyara. Jika berlawanan dengan maka adat tersebut tidak boleh diambil dan diamalkan seperti transaksi yang mempunyai unsur riba, pendadahan aurat dan lain-lain lagi. Ini membawa maksud bahawa adat itu tidak boleh berlawanan dengan Al-Quran dan hadis atau melanggar syariat Islam, atau yang mempunyai unsur-unsur yang tidak baik seperti contoh mendatangkan dosa. Yang kedua adalah adat tersebut mestilah digunakan secara meluas atau menyeluruh walaupun ada yang tidak mengamalkannya hanya dalam jumlah yang minimum. Hal tersebut sesuai dengan kata-kata fuqaha. Apa yang diiktibarkan itu ialah yang biasa, seperti yang rata-rata atau meluas dipakai, bukan yang nadir atau jarang digunakan. Ini membawa maksud antara syariat penerimaan adat dalam syariat Islam ialah adat tersebut mestilah selalu diamalkan, digunakan secara meluas ataupun menyeluruh. Adat yang dirujuk dalam sesuatu tindakan itu sudah wujud ketika hendak mengeluarkan hukum mengenainya. Jika sesuatu hukum dikeluarkan melalui uruf yang tidak diamalkan lagi, maka hukum tersebut tidak dianggapkan muhakamah. Ini membawa maksud antara syarat penerimaan adat dalam syariat Islam ialah adat tersebut itu sudah wujud atau sudah diamalkan ketika hendak mengeluarkan hukum mengenainya. Yang keempat adalah tidak wujud sesuatu perkataan atau perbuatan yang secara terang menyalahi uruf. Oleh itu, tidak harus berpegang kepadanya sekiranya terdapat perkataan dan perbuatan yang mengetepikan penggunaan uruf dan adat. Yang terakhir adalah hendaklah uruf itu merupakan sesuatu yang pasti, iaitu perkara wajib dipakai menurut pandangan masyarakat atau sekurang-kurangnya ia adalah adat untuk sebahagian negara, walaupun tidak di seluruh negara di dunia ini. Ini membawa maksud bahawa antara syarat penerimaan dalam adat dalam syariat Islam ialah adat tersebut mestilah perkara wajib dipakai menurut pandangan masyarakat sesebuah tempat ataupun negara tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iman Belok, nombor metrik 10 dari 2080. Hari ini saya akan menerangkan tentang kepentingan adat bagi umat Islam. Yang pertama ialah maksud adat sini ialah kesegaran nilai, resam, norma dan norma dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sentiasa hidup dalam jiwa keislaman. Yang kedua ialah sebagai penghias kepada amalan bangsa Melayu
yang dapat menunjukkan tamadun yang tinggi melalui ciri-ciri perkara yang halus, beradab dan bersopan dengan nilai-nilai yang baik. Seterusnya ialah contoh-contoh spesifik adat dalam masyarakat Islam. Yang pertama ialah adat berkampung dan masyarakat. Yang kedua, adat berjiran. Ketiga, adat berhubungan dengan orang tua. Yang keempat, adat kematian. Dan yang kelima ialah adat berhubungan dengan orang-orang gaji. Okay, kesimpulan kepada kepentingan adat. Kesimpulannya, kejenikan imej bangsa dan agama yang dibentuk dalam pengamalan adat warisan leluhur masyarakat Islam dapat memberikan impak yang besar bukan sahaja dalam membentuk semangat kecintaan serta persaudaraan yang kekal, tetapi juga sebagai memberi isyarat yang tegas kepada orang luar tentang identiti, pegangan, kepercayaan dan amalan kita. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Aiman bin Muhammad Yusof, bernombor matrik 10 DIB 18F 2011. Okey. Pada hari ini, apa yang saya ingin bincangkan tentang subtopik yang saya dapat adalah contoh adat yang berlandaskan syariah Islam dan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Okey, kita pergi yang pertama. Yang pertama, yang berlandaskan syariah Islam, iaitu semestinya tidak bertentangan dengan Islam, kan? Okey. Yang pertama yang saya dapat contoh adalah majlis perkahwinan. Okey, majlis perkahwinan ni macam biasalah kita dapat tengok. Kita dapat tengok persiapan yang dijalankan lah, termasuk mendirikan kemah tamu, menyiapkan pelamin, bilik pengantin dan bunga telur, apa semua tu kan. Okey. Selalunya bila pasangan pengantin malam sebelum persandingan, mereka ada upacara memakai inai. Okey, yang kita dapat lihat, pengantin lelaki selalu memakai inai di jari kelingking sahaja, manakala pengantin perempuan ataupun pengapit pengantin perempuan tersebut akan memakai, selalunya kita jumpa inai yang bercorakkan bunga di tangan pengantin, di atas tangan pengantin. Okey, ini sebenarnya yang saya dapat cari, ini semua adat yang dilakukan oleh kaum-kaum India. Memakai inai di hari pernikahan. Tetapi tidaklah salah untuk masyarakat Melayu untuk membuat seperti apa yang dilakukan oleh kaum India, selagi tidak mempercayai ataupun terlibat dalam upacara penyembahan yang dilakukan oleh kaum India. Selagi itu tidaklah berlanggar syariah Islam. Okey, yang kedua yang saya dapat ialah meminang. Okey, meminang ni selalu dilakukan oleh pihak lelaki lah. Jaranglah meminang ni dilakukan oleh pihak perempuan, sebab nanti jadi pergi mencari timba. Okey, maaf saya gurau ya. Okey. Meminang ni adalah tujuan untuk merasmikan hubungan ataupun menjelaskan hubungan pasangan tersebut di hadapan keluarga sebelum melangkah ke dunia perkahwinan. Okey. Supaya keluarga di pihak perempuan kenal dan tahu siapakah pasangan pengantin perempuan tersebut. Ini cumalah adat, tidaklah bercanggah dengan ajaran Islam. Masih boleh dilakukan, asalkan tidak ada unsur-unsur yang syirik. Okey, mari pergi ke yang bercanggah dengan ajaran Islam. Okey, yang bercanggah dengan ajaran Islam ni pun saya dapat dua, bukan tiga, hanya dua. Okey, yang pertama adat mandi bunga ataupun dikenali sebagai mandi safar.
Ada setengah pihak yang berpendapat bahawa mandi bunga ni dapat membuang bala dan kecelakaan. Contohnya yang kita dapat lihat bila ada seseorang yang lambat jodoh dia. Kebanyakannya mak bapak mereka ni akan menyuruh mereka membuat mandi bunga supaya membuang bala, ataupun maafkan saya guna dalam bahasa Inggeris, lak tak cantik. Lebih kurang begitulah. Tapi adat ini sebenarnya memesongkan akidah semua umat Islam, kerana kita tidak percaya dengan kuasa Allah yang menentukan jodoh kepada hamba-hambanya. Okey, yang kedua yang saya jumpa ialah cucu jin. Cucu jin ni saya tak berapa pernah dengar, tapi saya familiar lah dengan benda ni. Okey, cucu jin ni ialah merupakan adat meminta izin untuk nenek untuk membuang air semasa di dalam hutan atau di tempat-tempat yang sunyi. Kononnya lah, jika tidak meminta izin, kemungkinan orang itu akan disampuk oleh penghuni tempat itu. Contoh kita dapat lihat yang dipetik dalam filem lah. Maafkan saya guna bahasa ni. Ada dalam filem, ada yang menggunakan ayat ini. Tok, Nek, cu tumpang ngencing. Lebih kurang itulah. Sebenarnya tidak elok. Kita sepatutnya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sesungguhnya Dia yang Maha Berkuasa. Semua makhluk yang ada di dunia ini adalah hamba Dia. Tidaklah kita perlu meminta izin kepada makhluk lain, sedangkan Allah yang berkuasa. Okey, hanyalah sampai di sini sahaja penerangan saya tentang contoh-contoh ajaran yang berlandaskan syariat Islam dan yang bertentangan dengan syariat Islam. Semoga ini dapat menjadi ilmu kepada sahabat-sahabat saya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.